وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Muslimin, muslimat tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi memberikan kesihatan dan ruang waktu untuk sama-sama berada dalam Allah Ta'ala dan meneruskan agenda sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang berhukum, mereka yang menunggu di antara waktu salat itu seumpama berada di atas sembahyang. Jadi kalau sekadar kita tunggu tuan-tuan untuk masuk saja waktu isyak itu, Nabi dah gambarkan pahala dia seumpama dapat pahala sembahyang. Tapi tak ada pahala sembahyang betul. Nak tunjuk bahawa besarnya ganjaran bagi orang yang mana dalam diri dia, dalam hati dia bercita-cita untuk menunaikan waktu sembahyang. Daripada habis waktu sembahyang nak sembahyang lagi. Dan apatah lagi kalau kita mengisikan di antara waktu itu dengan pengisian yang sepatutnya sebagai peringatan untuk diri kita, untuk kita bawa pada perjalanan kita itu seterusnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekadar ringkas sebagai sunnahnya bila mana kita kali tahu kita ada dalam Islam itu dipanggil ta'aruf. Kadang-kadang kita ni jenis orang kita ni kalau nak berkenalan macam mana, dia sembang dulu kan. Dia sembang dulu, kadang-kadang dia tak sembang, dia terus jumpa tu dia tanya dulu nama. Nama siapa? Sepatutnya kita macam tu. Dalam Islam ni kita kena memperkenalkan diri kita. Maksudnya sunat kita yang lebih awal memperkenalkan diri kita. Itu dikatakan sebagai satu sunat. Jadi tak ada masalah. Yang penting dah kenal itu dah dikira sebagai bersilaturahim. Saya kan sebagaimana yang dibagi tahu oleh Musi tadi, Ahmad Musyidi Mustafa. Dan sekarang saya menetap di Saborong. Bukan dalam Saborong tu, belakang Saborong Selangor. Tak jauh dari sini. Dan sekarang sebelum masa menyambung pelajaran di tingkat PhD. Mohon doa daripada tuan-tuan, mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita sekarang menghitung kepada dekatnya waktu untuk berakhirnya tahun 1436 Hijrah. Kita nak masuk kepada tahun baru. Dalam keadaan mungkin, dalam keadaan kita ini nak sambut makna hijrah itu, mungkinlah dengan ceramah dan sebagainya atau dengan pengisian yang kita nak isi, sedar tak sedar tuan-tuan, umur kita makin lama makin meningkat. Pasal tak? Anak kita yang di hadapan kita yang dulu kecil makin lama makin besar. Kita ada seorang kawan saya, dia suka kumpul gambar dia daripada sekolah lagi sampai, maksudnya daripada peringkat beberapa tahun dia akan ambil gambar, dia simpan. Sebab apa? Nak tengok rupa dia. Maksud perubahan itu berlaku tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok hari-hari depan cermin, kita tak perasan. Kita tak perasan perubahan berlaku. Itu pada tubuh kita, yang kalau kita perasan pun tak banyak. Tapi kalau kita amati dan kita teliti balik, rupa banyak perubahan yang Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab nak sedarkan kepada kita satu perkara yang dikatakan sebagai mati. Tuan-tuan, mati ni tak ramai orang yang suka kepada mati. Kita sebut pasal mati pun kita tak nak. Sampaikan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau dengan kita lari daripada mati pun itu yang akan jumpa dengan kita. Dia akan kejar kita juga. Dua perkara tuan-tuan, kita lari macam mana pun kita tak akan terlepas daripada dia. Nombor satu, mati. Lari macam mana pun, dengan lompat macam mana pun, tak boleh lari daripada mati. Nombor dua yang kita tak boleh lari adalah rezeki.
Rezeki tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada rezeki. Allah Ta'ala kata, kamu akan dapat macam ni, kita nak lari macam mana Allah Ta'ala dah tentukan. Tetapi dalam masalah rezeki itu dia boleh bertambah. Dan mati itu dia boleh dipanjangkan. Sebagaimana khilaf daripada kalangan ulama, berdasarkan satu hadis Nabi SAW, Nabi tawarkan tuan-tuan kepada kita dua benda, yang memang dua benda ni memang kita minat dan kita nak sangat. Nabi kata, siapa di kalangan kalian yang inginkan umur yang panjang, dan inginkan murah rezeki, maksudnya rezeki yang melimpah ruah dan umur kita panjang. Setengah ulama daripada hadis ini kata, ada pendapat utama mengatakan bahawa umur panjang maksudnya dipanjangkan tarikh dia. Ada yang mengatakan tak, statik, duduk sana saja. Kalau umur dia macam tu lah, sampai situ. Cuma Allah Ta'ala tambah keberkatan dalam umur dia. Tapi Nabi kata, kalau siapa yang nak umur panjang dan siapa nak murah rezeki, satu benda yang perlu dia buat, iaitu hubungkan silaturahim. Kita bersilaturahim, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu daripada keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu atas muka bumi, umur dipanjangkan, rezeki diperluaskan. Tak percaya, tengoklah tuan-tuan. Saya jumpa dengan seorang kawan, yang mana ustaz juga, tapi dia tak menceburi bidang. Yalah, kadang-kadang kalau kita kata ustaz ni ceramah, mengajar sebagainya, dia tak ada. Minat dia adalah berniaga. Itu salah satu daripada sunnah. Dan orang berniaga biasa naik turun. Kalau berniaga ni dia kata oh best lah sebab banyak untung dan sebagainya. Time untung lah, time tak untung. Kadang-kadang nak dapat 2% dalam poket pun tak ada. Sampai ke satu ketika dia pernah bagi tahu, nak beli susu anak pun tak boleh. Masya Allah. Allah Ta'ala uji pada dia. Tapi dua benda dia pesan pada saya, dan dia buat benda ni. Nombor satu, hukum seterusnya, dan yang kedua, sedekah. Memang dua benda ni tuan-tuan dia buat, Masya Allah. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Yang umur panjang kita tak tahu kan. Tetapi murah rezeki Allah Ta'ala bagi. Job sana dapat, job sini, semua dapat senang dia. Kadang-kadang ada habis saja job sini, Allah Ta'ala bagi yang ni pula. InsyaAllah. Dia kata senang saja yang untuk hubung silaturahim. Dia kontak semua kawan-kawan dia yang mana kita ada yang lama dia tak hubungi, dia kontak balik. Sekadar telefon tanya khabar saja. Sihat, macam mana? Arrange kalau ada masa kita jumpa. Itu saja. Simple. Masya-Allah. Sesuai dengan apa yang dibagi tahu oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mati inilah tuan-tuan perkara yang ditakuti oleh umat akhir zaman. Dan inilah yang menyemahkan umat Islam di akhir zaman, sebab kita takut kepada mati. Senang nak tahu kita berani tak berani mati, tuan-tuan. Senang nak tahu kita berani tak berani mati. Cuba gambarkan satu ketika, kita balik, kita bayangkan satu ketika malaikat datang tanya kita, okey, sampai masa dah nak mati ni, ready tak ready? Contoh saja. Contoh, kalau malaikat tanya ready tak ready nak mati, agak-agak apa jawapan kita? Tuan-tuan masing-masing tahu. Kalau kita rasa sudah ready, bermaksud kita ni bukan orang yang takut mati. Sebab apa? Kita tak sabar nak mati sebab nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan inilah betul berlaku pada Nabi SAW. Bila mana datangnya malaikat Jibril, malaikat maut, bila mana dia datang dengan izin nak masuk rumah dan sebagainya, masuk rumah bagi salam, bersilaturahim dahulu dengan Rasulullah, maka diminta izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau sekiranya kamu izinkan aku untuk ambil nyawa kamu, cabut, pisahkan roh kamu dengan jasad kamu, maka kamu buat. Tapi kalau kamu tak izin, akan aku tak buat. Dan aku tak pernah minta daripada orang yang sebelum ini, dan tak akan berlaku kepada orang yang selepas daripada kamu. Kamu seorang saja, Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Ar-Rafiqul A'la. Bermaksud dia tak sabar untuk mati. Kerana apa? Kerana nak jumpa dengan cinta yang sejati, iaitu Allah Ta'ala. Taklah kata kalau saya cinta bersama mati, saya berani pada mati. Tak ada. Perasaan takut tu akan ada. Sebab apa? Nabi sebut salah satu daripada sebab kita takut kepada mati, asbab daripada kita sayang kepada harta ataupun dunia kita. Suatu tuan-tuan, perhitungan hari kepada nak masuk kepada tahun baru dalam hijrah ini, kita kena sedar bahawa di sana Allah Ta'ala telah menganjakkan umur kita ke arah pada satu perkara yang paling besar, iaitu kematian. Dan bila mati, tuan-tuan, panjang cerita dia. Saya nak cerita satu benda sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan, berkaitan dengan apa yang dipesan Nabi SAW, iaitu perkara yang besar selepas daripada kematian. Satu hari
Satu hari Nabi ini bersama dengan sahabat. Nabi suka berdialog bagi perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara kebaikan, dan Nabi suka bercakap bagi perkara yang elok. Dan kalau benda yang tak ada manfaat, Nabi akan senyap. Jadi bila mana Nabi bersama dengan sahabat, satu hari Nabi tanya kepada sahabat, atadru nama dia muflis? Kalian tahu tak siapa orang yang muflis? Ini satu hadis yang panjang. Sebelum tu nak cerita orang yang meriwayatkan hadis ni, masya-Allah bakal nama dia adalah Abu Hurairah. Orang yang biasa kita dengar. Dalam masalah hadis, nama Abu Hurairah orang yang masyhur. Kalau cerita berkaitan dengan sahabat Rasulullah min kibar sahabat, Abu Hurairah orang yang masyhur. Tapi hebat dan hebat Abu Hurairah tuan-tuan, orang yang mana tergolong daripada kalangan ahli suffah. Orang yang mana duduk di beranda-beranda masjid. Sebab apa? Sebab miskin. Tapi dalam keadaan kemiskinan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia gunakan manfaat dia itu, miskin duduk di masjid, ambil manfaat itu, ambil daripada hadis ataupun ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan dalam masalah hadis ni tuan-tuan, orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Orang miskin zaman Rasulullah. Bila dia jadi kaya? Lama nak jadi kaya. Nabi wafat, Abu Bakar ganti 2 tahun kurang lebih pemerintahan. Lepas daripada Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih kurang 10 tahun. Masa pemerintahan Sayyidina Umar, barulah Abu Hurairah ini baru jadi orang kaya. Maksudnya pakaian dia tu, kalau kita lah kan, gambaran saja, baru dah boleh pakai kot. Yang sebelum ni kot pun tak kenal. Maksud sebelum ni pakaian memang pakaian orang miskin dan memang orang miskin. Tetapi manfaat yang digunakan oleh Abu Hurairah, masya-Allah, orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan ini satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang bagi peringatan kepada kita berkaitan kehidupan selepas daripada kematian. Nabi tanya, atadru nama ni muflis? Kalian tahu tak siapa orang muflis? Sembang Rasulullah, dia dah nak bagi ilmu, dia tanya dulu. Sahabat bila mana Rasulullah tanya, dia akan jawab. Kalau tak tahu macam mana pun tuan-tuan, dia akan jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dia bukan senyap, dia tak senyap. Jenis orang kita, orang Melayu ni, kadang-kadang kita tak suka ditanya, dan kadang-kadang kita tak suka bertanya. Dan kalau ditanya, kita tak jawab. Saya ada sahabat masa saya belajar dulu, seorang ustazah, masa sekolah menengah dulu, masa dia mengambil diploma pendidikan, bukan di Malaysia lah, di Timur Tengah, dia kena mengajar. Biasalah diploma pendidikan dia kena mengajar. Dia mengajar sebuah sekolah rendah, orang Arab semua. Tengah mengajar, dia ada soal jawab semua. Tiba-tiba seorang budak perempuan depan dia nangis. Tiba-tiba menangis. Orang dia tengah sembang, dia tengah bercakap, tengah mengajar dan sebagainya, budak tu menangis. Dia baca tertim. Dia tanya, sebab apa kamu menangis? Apa jawapan budak tu tuan-tuan? Saya menangis sebab ustazah tak tanya saya. Kita kalau orang tanya kita, ustazah tanya kita, menangis kita. Dia tak tanya, menangis. Sukanya orang ni bila mana ditanya, ini salah satu daripada budaya orang Arab. Suka bertanya, soal jawab. Sebab itu kunci, Nabi sebut dalam hadis, kunci bagi ilmu adalah soal jawab, bertanya. Baik, Nabi mulakan soal jawab. Bila mana Nabi tanya, atadru nama muflis? Kalian tahu tak siapa orang muflis? Maka sahabat tanya, sahabat menjawab pada persepsi dia orang, apa yang dia orang faham, apa yang dia orang tahu. Al-muflisu fina, orang muflis daripada kalangan kami, yang kami tahu lah muflis ni Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tak ada duit, mala dirham, maksud tak ada duit, wala mata' dan tak ada harta. Itu orang muflis Rasulullah. Tapi kalau kita ni orang muflis lain kan, kita punya definisi. Orang muflis, orang yang hutang banyak, dia ambil aset dia untuk bayar hutang-hutang dia. Aset dah habis dah, tapi hutang masih ada. Itu kita punya persepsi kita. Tapi sahabat ini dia kata orang muflis orang yang mana tak ada duit dan tak ada harta Rasulullah. Itu orang muflis. Rasulullah tak kata salah. Sebab apa? Okey, itu betul pada pandangan mereka. Rasulullah terus bagi jawapan yang apa yang Rasulullah nak, iaitu bukan muflis di dunia, tapi muflis di akhirat. Ini saya sebut tadi. Benda yang besar selepas daripada kematian, salah satunya adalah muflis di akhirat. Nah, apa dia ciri-ciri orang muflis di akhirat? Maka Nabi kata, al-muflisu min ummati. Orang yang muflis daripada kalangan umat aku. Orang yang muflis daripada kalangan umat aku,
man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang dengan bawa pahala sembahyang, bawa datang dengan pahala puasa, bawa datang dengan pahala zakat, bawa datang dengan pahala-pahala kebajikan yang dibuat. Dalam masa yang sama, wa ya'ti qad syatama hadza, wa qazafa hadza, wa safaka dima hadza, wa akhadha mala hadza. Dalam masa yang sama, pahala dia bawa juga apa dia dapat Allah Ta'ala. Dia pernah cerca orang lain atas muka bumi. Dia pernah tumpahkan darah dengan cara yang bukan hak. Dia pernah merosakkan harta orang yang mengambil harta orang tak lain dengan cara yang batil. Dia pernah bunuh orang dengan cara yang bukan hak. Dia pernah menzalimi orang lain. Maksudnya dosa dia dengan manusia. Atas muka bumi, tuan-tuan, dosa dua yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama, dosa kita dengan Allah. Yang kedua, dosa kita dengan makhluk. Senang kita kata dosa dengan makhluk, dosa dengan sesama manusia. Dosa dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dengan sifat Rahman, dengan Rahim Allah, baik Allah Ta'ala, pemurah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ampun walau kita tak tahu. Bukti dia dalam satu hadis, Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat, orang yang berzina lebih baik daripada orang yang mengumpat. Bila mana Nabi kata macam tu, tuan-tuan, sahabat ditanya, "Kaifa ya Rasulullah? Macam mana Rasulullah orang yang berzina lebih baik daripada orang mengumpat?" Kita pun boleh baik, zina lebih baik daripada mengumpat. Kita bila mana kita dengar perkataan zina tu teruk, dosa besar. Tapi bila mana dibandingkan dengan mengumpat, rasa mengumpat tu baik sikit kan. Sebab benda simple kan. Tapi Nabi gambarkan mengumpat tu lebih teruk daripada berzina. Berzina baik sikit daripada mengumpat. Bukan suruh berzina, bukan. Nak bandingkan di antara dosa dengan dosa. Maka sahabat tanya, "Kaifa Rasulullah? Macam mana Rasulullah zina itu lebih baik daripada mengumpat?" Maka Rasulullah kata, seseorang yang berzina, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala terima taubat dia, maka terampun dosa dia. Tetapi kalau sekiranya dia tidak bertaubat, di akhirat nanti di hadapan Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala nak ampunkan dia, itu hak Allah dengan rahim Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala nak azab dia, itu dengan keadilan Allah SWT. Maksudnya, tuan-tuan, dengan dosa kita dengan Allah Ta'ala, kalau dengan Allah Ta'ala nak ampun, itu terserah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak ampun dan nak azabkan seseorang itu memang layak dengan keadilan Allah Ta'ala, sebab apa? Kita yang buat dosa itu. Tetapi tadi kata, bagi orang yang mengumpat, selagi mana orang yang mengumpat itu tak maafkan dia tak mau maaf, dan orang tersebut tak maafkan dia, tak selesai urusan. Dan inilah yang salah satu daripada dosa yang berkaitan dengan manusia yang akan dibawa di akhirat, yang bakal menyebabkan orang tersebut nafis. Suatulah kita ni, kalau kita tengok kehidupan kita ni, tak lari daripada dosa, tuan-tuan. Kita bukan maksum, tapi macam mana nak kekang diri kita daripada dosa. Nabi dah ajar lah, Nabi dah ajar. Terkadang kita tak mampu buat, kita tak mampu buat yang ni, kita buat yang ni. Jangan tinggal semua. Contoh, kita nak pergi kerja, itu cari nafkah, cari rezeki yang halal. Tapi sepanjang nak sampai ke tempat kerja tu, dengan pemandangan sana, pemandangan di sini, yang buka aurat, yang tak tutup dengan sempurna dan sebagainya, kita tak nak tengok, rugi pula. Kalau tengok, dapat dosa. Macam-macam fikir, tak apalah, aku tengok lah, lepas tu aku bertaubat. Kadang-kadang dia ada benda tu. Sebab apa? Syaitan. Syaitan ni, dia nak hasut kita, dia nak rosakkan kita. Dia punya ilmu lebih hebat lagi. Di sana memerlukan ilmu. Nak lawan syaitan, kena ilmu. Dan ilmu tersebut mesti diaplikasikan, mesti diamalkan. Kalau tak amal, dia tak boleh lawan syaitan. Kalau orang ni, kalau orang ni berilmu, bukan syaitan biasa-biasa, dia ada pangkat tinggi sikit, yang nak jumpa dengan nak hasut para ulama ini, bukan syaitan biasa. So kalau orang awam macam kita, dia tahu macam mana nak hasut. Sebab syaitan dengan nafsu ini antara dua elemen yang mana menyebabkan kita melakukan dosa. Tapi syaitan dengan nafsu itu beza, dia punya kerja dia. Syaitan dengan nafsu tak sama, Cuba tengok macam mana dialog syaitan dengan dialog iblis dengan Allah Taala dalam Quran. Masya-Allah. Boleh tengok dalam surah Al-A'raf.
ya, dalam surah Al-A'raf. Seingat saya surah Al-A'raf ni juzuk yang ke-8. Di sana ada dialog. Masa kita baca kita kan, oh macam ni. Dialog yang menyebabkan Allah Ta'ala seumpama Allah dengan Iblis tu dah buat MOU, agreement. Bila mana disuruh untuk sujud hormat kepada Adam, Nabi Adam, dia tak nak kan? Bila mana tak nak, Allah Ta'ala nak. Bila mana Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala murka. Dia kata anzurni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, wahai Tuhan, tangguhkan aku tu. Maksudnya jangan matikan aku ni sampai hari kiamat. Tangguhkan dulu. Kan? Allah Ta'ala kata Allah tak nak izinkan. Dia minta, Allah tak nak izinkan. Jadi minta lagi dengan Allah Ta'ala. Nah, ni sifat syaitan, sifat iblis. Dah dibagi izin, maksudnya tak akan dimatikan sampai hari kiamat, dipanjangkan sampai hari kiamat. Tetapi confirm masuk neraka. Dan dia setuju benda tersebut. Sebab dia tahu Allah Ta'ala ni tak mungkir janji. Tetapi tolong bagi izin tu, tangguhkan dulu. Lepas tu minta yang kedua. Apa dia? La'ughwiyannahum. Aku nak palingkan orang yang mana duduk di atas jalanan yang betul ni Allah. Aku nak palingkan mereka, biar mereka ini tersasar. Duduk di atas betul-betul landasan yang betul. Dia nak sasarkan perjalanan kita. Dan dalam Quran pun cerita, bila mana disasarkan ataupun dia menyebabkan kita tergelincir, dia kata aku berlepas tangan. Sebab apa? Aku pun takut dengan Allah. Syaitan, iblis pun takut dengan Allah. Tetapi dah dia tahu memang kesunahan dia adalah neraka. Perjanjian dia dengan Allah Ta'ala dia buat. Dia minta untuk menyebabkan kita ini tak duduk di atas jalan yang benar. Dah kita ni tergelincir, aku berlepas tangan. Habis dah kerja aku. Tapi nafsu lain. Nafsu ini dia akan hasut kita, dia akan pujuk kita, dia akan bisik kita untuk buat satu perkara takkan puas. Buat satu tak puas, buat tak puas. Sebab tu tuan-tuan, minum air. Makanlah, kita kata makan. Makan hukum asal adalah harus. Tapi bila mana kita makan, lapar, kita nak tenaga. Tenaga tu menyebabkan kita boleh buat kerja, kita boleh bekerja, buat cari nafkah, beribadat dan sebagainya, sunat. Tapi bila mana kita ini lapar menyebabkan kita ni kalau tak makan mati, makan itu wajib. Baik, kita tengok asal-asal. Yang makan tu kita tak lapar sangat, kita pun makan. Bila mana makan, sedap lah kan? Iblis, nafsu ni dihasut lagi. Kita makan lagi, makin lama makin sedap. Yang asal itu harus dinaik sikit. Dah lebih daripada tahap yang sepatutnya, dia naik jadi makruh. Yang lebih, bila mana ditambah lagi dengan perkara tersebut, walaupun dah sampai tahap makruh, sampai kepada tahap yang haram. Asal daripada makan itu harus. Ini kerja nafsu. Sebab itulah kita ni tak lagi daripada untuk melakukan dosa. Sebab ada dua benda ni, syaitan dengan nafsu. Tapi Nabi dah bagi jalan dah macam mana nak halang dia orang ni. Nabi dah tunjuk dah tuan-tuan, nak sekat kita daripada buat nafsu. Caranya kita lawan dua benda ni. Lawan syaitan macam mana? Inna syaitana yajri majratan. Salah satu daripada tempat perjalanan syaitan adalah dia berjalan dalam majrad dami, iaitu saluran-saluran darah. Fatayyiquha bis-shaum. Maka sempitkan laluan tersebut dengan puasa. Orang yang berpuasa dia akan sempitkan laluan syaitan dalam tubuh dia. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan nafsu, sama juga mengurangkan tahap nafsu seseorang itu untuk melakukan sesuatu dengan cara berpuasa. Nabi bagi satu benda, tapi dua benda boleh mengawalnya. Dan kalau kita ke mana-mana tuan-tuan, dalam masa yang sama, dah kita berpuasa pun, kita kena susuli dengan benda-benda yang Nabi bagi tips-tips yang kecil. Contoh kita ke pasar kan, kita ke supermarket, mall dan sebagainya. Confirm orang ramai. Dalam tu maksiat confirm ada. Kita bukan nak maksiat, kita nak beli barang. Tapi dalam tu ada maksiat. Tapi Nabi ajar kepada kita macam mana? Masuk dalam tu, nak beli barang pun, jaga diri kamu daripada melakukan maksiat. Salah satu macam mana? Dengan zikir. Bukan kita nak bawa tasbih kan? Orang kata, oh, baik sangat. Masuk jaya bawa tasbih kan? Tak ada, kita masuk dalam tu, sambil-sambil tolak troli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Slow-slow la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia akan terjaga kita daripada melakukan benda-benda yang tak elok. Kita nak buat dulu, kita berzikir, Allah Ta'ala akan jaga. Nak tengok mata kita. Suatu tuan-tuan, dosa ini perkara yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Banyak sikit, terserah kemampuan kita untuk buat macam mana. Dan lebih-lebih lagi dosa dengan manusia, sebab kita bersama dengan manusia.
Oh, kalau macam tu aku tak nak duduk dengan manusia. Aku tak nak duduk dengan manusia. Ada dalam satu riwayat, seorang hamba Allah Ta'ala yang mana nak lari daripada manusia. Ini cerita yang lama dah, dicerita dalam satu riwayat. Cerita panjang, saya pendekkan. Bila mana dicerita berkaitan dengan seorang duduk dengan manusia, kau pun biasa dia akan berlaku dosa, sama ada sedar tak sedar. Baik, maka didoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, minta asingkan aku daripada kehidupan bersama dengan manusia. Maksudnya tak nak duduk manusia sebab aku tak nak buat dosa. Aku bimbang tercakap orang kasih hati, aku bimbang aku tertengok aurat orang dan sebagainya, aku tersentuh dengan, aku tak nak, ya Rasulullah, ya Allah, maka asingkan aku daripada manusia. Maka duduk di satu pulau. Duduk pada satu pulau, tuan-tuan. Di sana ada pokok yang mana dimakan hasil daripada pokok tersebut, dan ada air yang diminum daripada di pulau tersebut. Asing daripada manusia puluhan tahun sampai 5 tahun. Dalam riwayat menceritakan bila mana sampainya peruntungan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang panjang cerita dalam riwayat tersebut. Allah Taala kata kepada malaikat, wahai malaikat, ambil hamba aku masukkan dalam syurga. Bila mana malaikat nak ambil dia, maka dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amal. Tak ada masalah. Wahai malaikat, ambil neraca timbangan, mizan, timbang kebajikan dia dan kejahatannya. Maka ditimbang, tuan-tuan, dengan puluhan tahun dia jauh daripada manusia, asingkan daripada manusia, dosa dia lebih banyak daripada amal kebajikan dia. Masya Allah. Bila mana tengok bahawa dosa dia lebih berat daripada pahala, maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, wahai malaikat, ambil dia, maka masukkan dalam neraka selayaknya, sebab apa? Dosa dia lebih banyak. Maka dia kata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga kamu dengan rahmat kamu. Maksudnya, tuan-tuan, dosa yang kita buat kita tak tahu banyak mana. Pahala yang kita buat jangan kita sangka dia dah banyak. Kemuncak kita nak masuk adalah syurga itu bukan dengan amal kita, tetapi dengan kemurahan Allah SWT. Sebab tu kita doa, masukkan dalam syurga. Sebab tu Nabi pun ajar kepada kita, nak doa, minta benda-benda yang besar, jangan minta benda yang kecil. Siapa juga anak-anak yang nak exam ni, PT3 tak ada dah belum kan? PT3, SPM dan sebagainya tu, ataupun tingkat universiti, nak, ya Allah, aku lulus pun tak apa. Jangan doa macam tu. Doa walaupun kita masa teraya tu memang teruk. Doa, ya Allah, contoh aku nak dapat 10A, ya Allah, aku nak 10A, ya Allah, aku nak cemerlang, ya Allah. Kita pun doa kepada anak kita benda yang sama, walaupun anak kita tahu potensi dia tak ada, tapi doa benda minta yang tinggi. Sebab Nabi kata, fas'alil jannatal firdausil a'la, atau kama qala. Kalau nak minta syurga, jangan minta, ya Allah, aku boleh masuk syurga bawah-bawah, kenapa, yang penting masuk syurga, ya Allah. Jangan doa macam tu. Nabi kata, fas'alil jannatal firdaus. Kalau minta syurga firdaus, walaupun kita tak layak. Sebagaimana sahabat ini, yang mana sebelum daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, riwayat yang panjang, dia tuntut hak dia untuk balas pukulan Rasulullah yang Rasulullah pernah pukul kepada dia. Rasulullah habis sembahyang, Rasulullah pusing belakang. Sembang, dia tanya dengan sahabat semua. Rasulullah kata, siapa yang pernah ada hutang dengan aku nak bayar, aku nak selesaikan. Ada apa-apa yang sangkut dengan aku akan selesaikan. Siapa yang nak tuntut dengan Rasulullah? Bayangkan, tuan-tuan, kalau mak ayah kita kata macam tu. Contoh, mak kita, ayah kita dah sakit, dia kata, okay, ayah panggil anak-anak ayah semua ni sebab nak tanya kalau ada ayah yang pernah berkasar sebelum ni, ayah pernah hutang sebelum ni, betul-betul ayah nak selesaikan. Kita sebagai anak, tuan-tuan, kalau ayah hutang dengan kita, confirm kita halalkan. Kalau ayah sakitkan kita halalkan. Kalau ayah pernah pukul, kita halalkan. Sebab apa? Dia ayah, dia mak kita. Ini kan pula Rasulullah, orang yang lebih tinggi daripada mak ayah. Sahabat senyap. Tiba-tiba bangun seorang sahabat. Banyak riwayat, ada yang mengatakan Al-Kasyah, ada yang mengatakan Aswad. Dia kata, ada Rasulullah, aku. Apa dia? Kamu pernah pukul aku Rasulullah. Ketika mana kamu naik unta, kamu nak pukul unta, so unta jalan, tapi kamu tak perasan aku ada belakang. Yang kamu pukul tu bukan unta Rasulullah, kamu pukul aku. Maka dia kata, wahai Umar, ambil rotan. Kalau kita rotan lah. Umar kata, macam mana ya Rasulullah, anda tidak bukan. Maksudnya aku ganti kamu Rasulullah. Kata Umar, ini aku dengan dia, tak apa, biasa silakan. Maka dibawa rotan tersebut. Umar tak tergamak, sahabat-sahabat yang lain pun dalam keadaan yang tak tergamak tengok benda tersebut.
Maka dia kata, okey, pukul sebagaimana yang aku pernah pukul kamu. Ya Rasulullah, masa kamu pukul, aku tak pakai baju. Tak adil aku pukul kamu Rasulullah dalam keadaan kamu pakai baju. Kata itu. Maka Rasulullah angkat baju dia. Sebab apa? Nak ada keadilan. Sebab dia pemimpin yang paling adil sekali. Saat ketika dia angkat baju, maka dipeluknya Rasulullah dan dikucupnya tubuh Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kamu nak apa sebenarnya? Ni nak cerita pasal syurga tadi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau nak dikatakan bahawa duduk syurga aku dengan kamu ya Rasulullah, tak ada chance Rasulullah. Maksud macam itulah. Kalau aku nak duduk sekali dengan kamu dalam syurga, memang ada peluang Rasulullah. Sebab apa? Dengan taraf kamu sebagai seorang Nabi dan Rasul, kekasih Allah, aku nak duduk sekali dengan syurga dengan kamu, memang tak ada chance Rasulullah. Tapi sebelum daripada kita berpisah Rasulullah, aku nak tubuh aku yang hina ini pernah tersentuh, kulit aku yang hina ini pernah sentuh dengan kulit kamu yang mulia. Tengok sahabat. Walaupun dia rasa syurga, dia memang tak boleh pergi. Tapi Rasulullah kata macam mana? Ni, siapa yang nak tengok terbang aku dalam syurga, ini tengok sahabat ni. Sampai tahap macam tu. Dia rasa dia tak payah. Tapi Rasulullah ajar, biar kita ni minta yang betul. Suatu tuan, kita ada dosa, kita ada pahala. Kita minta Allah Ta'ala, ya Allah ampunkan dosaku, terimalah ibadat aku dan sebagainya. Jangan kita rasa bahawa pahala kita dah banyak. Okey, sambung kepada hadis tadi. Hadis Muflis tadi, panjang. Bila mana bawa dosa dan bawa pahala, maka dosa tadi dosa yang berkaitan dengan manusia. Nabi sebut dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Bila mana dia dapat Allah SWT? Orang yang pernah dizalim pada muka bumi, orang yang pernah disakiti atas muka bumi, orang yang pernah dihutang, dia sengaja tak nak bayar hutang, orang yang atas muka bumi dia pernah cederakan, dia pernah bunuh dengan tanpa hak dan sebagainya, maksudnya dia pernah buat dosa, orang tersebut akan datang di hadapan Allah Ta'ala. Dan dengan dia akan minta satu-satu. Ya, kamu ke bumi dulu, kamu hutang dengan aku tahu kamu boleh bayar, tapi saya tak nak bayar. Atau ke bumi dulu, kamu sengaja sakitkan hati aku, kamu sengaja pukul aku, kamu sengaja zalimkan aku, zalimi aku. Seorang-seorang akan minta dengan dia. Di akhirat nanti dengan semua harta kita, dengan duit kita, Allah Ta'ala telah convert kepada kepada dosa dan pahala. Pahala kita tuan-tuan akan dibagi kepada orang yang minta tadi. Orang ini datang, okey, dia tuntut, maka dibagi pahala kita. Pahala kita kena ambil satu persatu. Sampai kan Nabi kata macam mana? Sampai orang yang minta tu masih ramai lagi, tapi dia ini pahala dia dah habis dah. Sebab apa? Bagi pada orang yang minta. Nak kata zalimnya dia, nak kata jahatnya dia, sampai kan habis pahala dia bagi, masih ada lagi orang yang minta. Maka nak buat macam mana? Allah Ta'ala suruh malaikat ambil dosa orang yang minta tadi, letak di atas kepala dia. Ambil orang yang minta tadi, okey, dah tak ada pahala nak ambil, okey, ambil dosa kamu, kurangkan dosa kamu, bagi kepada dia. Dibagi sampailah habis orang yang minta, bertambah dia punya dosa. Maka Nabi kata faturiha billah, maka dicampakkan dia dalam neraka Allah Ta'ala. Itu orang yang muflis, orang yang mana ada dosa dengan manusia, tapi dalam masa yang sama ada dosa dengan ada pahala yang dibawa di atas muka bumi. Tuan-tuan, sikit nak sentuh berkaitan dengan dosa. Sambungan tadi, terkadang kita tak rasa bersalah dengan dosa sebab dia dah menjadi kebiasaan kita buat. Maaf saya sebut kadang-kadang, mudah-mudahan benda ini tak terjadi kepada kita. Tengok aurat orang perempuan, contohlah, kita kata tengok rambut orang perempuan, kita nak ke pasar dan sebagainya, tengok orang perempuan tak pakai tudung, kita tengok rambut saja, kita tak rasa apa, sedangkan itu dosa. Kita tengok, tak payah kira lah yang dia tu yang dia buka aurat itu dosa dia punya pasal. Yang kita ni macam mana? Kita bila mana kita tengok, kita tak rasa apa. Ini dia faham. Bila mana buat maksiat, tak rasa apa. Ini masalah. Ini masalah. Jangan sampai dosa itu dah terbiasa dalam diri kita. Walaupun dah terbiasa, kita jadikan dia itu seumpama luar biasa. Maksudnya rasa bersalah. Maksud luar biasa ni rasa bersalah. Walaupun kita tak rasa bersalah, kita buat rasa bersalah. Last sekali lama-lama dia akan rasa bersalah. Dan kita ada takut untuk buat benda tersebut. Ada satu cerita zaman Nabi, seorang sahabat yang takut dengan dosa. Mudah-mudahanlah cerita ini tuan-tuan jadi inspirasi kepada kita, yang menyebabkan kita rasa aku tak nak buat dosa. Aku kalau boleh aku nak minimizekan kita punya dosa tu. Nak kata tak buat dosa tu rasa macam mustahil kan.
Kita paling kurang kita minimaskan dia punya kuantiti dosa. Tengok tarbiyah zaman Rasulullah. Zaman Nabi ni tarbiyah Masya Allah tabarakallah hebat. Semua sudut. Walaupun kecanggihan tak ada, kecanggihan tu tak ada, tapi tarbiyah tu menyebabkan sahabat itu dapat merasai indahnya hidup bersama Rasulullah dan tak sabarnya nak mati. Macam tu. Sebab apa? Bila mana mati boleh jumpa dengan kekasih iaitu Allah. Dan tak sabarnya nak ke akhirat. Sebab apa? Nak jumpa balik dengan Rasulullah. Indahnya tarbiyah kehidupan mereka. Walaupun kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang dia, zaman kita lebih canggih teknologi, tapi kehebatan, kebaikan ada zaman Nabi. Seorang sahabat ini tarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah dengar dan mungkin tak masyhur nama ini. Seorang sahabat yang mana bukan daripada kibar sahabat, yang bukan daripada sahabat-sahabat yang masyhur-masyhur, orang yang biasa-biasa saja. Nama dia Sa'labah bin Abdul Rahman. Kita di macam apa kerja dia? Sa'labah bin Abdul Rahman ini orang yang mana berkhidmat kepada Nabi. Masuk khidmat ni dia akan tolong Nabi untuk buat sesuatu benda tanpa ada sebarang balasan. Rasulullah tak bagi tak ada ada masalah. Orang yang berkhidmat kepada Rasulullah ramai, dan ramai yang belum lupa untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Salah seorangnya adalah Sa'labah. Anas bin Malik pun berkhidmat, ramai lagi. Sa'labah ni kerja dia akan beli barang dapur Rasulullah. Beli barang dapur Rasulullah. Apa saja hajat Rasulullah untuk beli barang dapur dia akan tunaikan. Dia akan betul belikan. Maka satu hari Rasulullah suruh beli sesuatu lah. Maka Sa'labah lah yang disuruh. Sebab Sa'labah itu khidmat dia bagian. Jadi Sa'labah pun pergilah. Ini di Madinah. Dalam perjalanan dia tu Allah Ta'ala uji Sa'labah. Allah Ta'ala uji Sayyidina Sa'labah. Di Madinah tuan-tuan, dia punya pintu adalah tirai. Lansir je. Jadi nak masuk sana, masuk keluar, masuk sana, itu saja pintu di Madinah. Dan di Madinah tuan-tuan, ini Masjid Madinah. Keliling daripada Masjid Madinah itulah rumah Rasulullah. Rumah sahabat. Maksudnya sahabat ni belum berlumba untuk buat rumah dekat dengan rumah Rasulullah dan dekat dengan Masjid Nabawi. Dan dia punya pintu hanyalah tirai, tak macam kita. Jadi dalam perjalanan tersebut Allah Ta'ala uji Sa'labah dengan angin bertiup yang menyebabkan tirai tersebut terselah. Maka Sa'labah nampak orang perempuan yang berada tersebut. Orang perempuan tu tak salah sebab apa rumah dia. Sa'labah tak salah sebab apa? Angin yang tiup, bukan dia sengaja. Bila mana dia tengok tersebut, ya Allah, timbul perasaan bersalah, timbul perasaan takut, timbul perasaan malu yang menyebabkan Sa'labah lari tak balik rumah. Dalam hemat dia kata bahawa Rasulullah dah tahu dah. Rasulullah dah tahu dah perbuatan aku ini. Allah Ta'ala confirm dah wahyukan kepada Rasulullah ni dengan perbuatan aku. Maka dia malu tersebut dan dia takut dengan perbuatan tersebut yang anggap sebagai dosa besar. Dia lagi tuan-tuan, dia meminggirkan diri sampai ke Rasul, terpaksa kerah para sahabat untuk cari di mana Sa'labah. Maka carilah sahabat-sahabat. Sebab lama sangat tak balik, 40 hari tak balik. Lama tak balik, takut dia Sa'labah tak balik. Sahabat cari tuan-tuan, jumpa dia, kita kata macam gua lah, duduk di kawasan pergunungan yang jauh daripada orang, dalam gua tersebut dalam keadaan penat dan nazak. Tenat dah tu. 40 hari tuan-tuan. Cuba tengok, Allah Ta'ala masih lagi sayang kepada dua orang anak orang asli di Gua Musang tu. Dah 47 hari hidup lagi dua orang. Mana lagi selebihnya Allah Ta'ala. Kalau hidup mudah-mudahan dalam keadaan yang Allah Ta'ala jagalah, selamat dan sebagainya. Kita sama-sama doa. 47 hari tuan-tuan cuba tengok tulang saja. Apa yang dia buat? Minum air, sungai. Dia makan Allah Ta'ala. Orang asli memang macam itulah. Dia bagi tahu orang asli memang dia ajar hidup dengan hutan. Dia tahulah cara nak makan, tapi khasiat katanya mungkin khasiat lah tak cukup dan sebagainya. Kita tengok ya Allah kesiannya. Ini 40 hari tak makan tak minum tuan-tuan, jumpa dalam keadaan dah tenat. Pujuk Sa'labah balik, Rasulullah balik. Tak nak balik, takut, malu. Balik bagi Rasulullah tak nak balik. Maka Rasulullah perintahkan dua orang daripada kalangan panglima perang yang hebat zaman tersebut, iaitu Sayyidina Umar Khattab dengan Khalid bin Walid. Dua orang ini ditugaskan untuk pergi pujuk Sa'labah balik. Maka pergilah Umar dengan Khalid. Sampai sana pujuk, habis sekali baliklah Sa'labah. Balik dalam keadaan dibawa, dalam keadaan dipapar. Lemah.
Sampai di hadapan Nabi SAW, apa yang berlaku? Rasulullah tanya, apa hal ni, apa kes ni, apa yang terjadi ni. Sedangkan sahabat dia anggap bahawa Rasulullah dah tahu, tapi datang depan Rasulullah, Rasulullah tanya, ni apa sahaja jadi macam ni? Sebab apa jadi macam ni? Dan maka Rasulullah ambil sahabat, Rasulullah pakukan di atas pangkuan. Lepas tu tuan-tuan, orang yang tenat ini sunat kita pakulah bila-bila dekat-dekat nak kematian dia. Dan kalau di hospital tu mungkin susah sikit. Kalau di rumah tu lah, kita dah nampak dia dah nazar, mungkin dah ditarik dia punya roh dia kan. Kan dia ada petanda-petanda dia, kita nampak kan. Kalau kita nampak, kita ambil, kita pakukan dia, kita ajarkan dia, talqinkan dia dengan kalimah syahadah dan sebagainya. Sebab ini yang Rasulullah buat kepada sahabat, beberapa orang sahabat. Dan inilah yang berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah pun mati di atas pangkuan, wafat di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah. Maka dipangku sahabat. Pangku sahabat pun cerita satu persatu. Dia kata, Rasulullah, aku ahli neraka. Tengok, terus bagi tahu dia ahli neraka. Ya Rasulullah, aku ahli neraka. Sebab apa? Jadi ceritalah macam ni. Allah. Maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala melalui perantara Jibril bagi tahu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Sa'labah. Dia kata, Sa'labah, kamu bukan ahli neraka, kamu ini daripada kalangan ahli syurga. Tengok, berita gembira sampai sebelum daripada mati. Gembiranya Sa'labah, tuan-tuan, sebab apa? Dikhabarkan oleh orang yang tak pernah menipu dalam kehidupan dia, utusan Rasulullah, utusan Allah yang paling disayangi, bahawa dia adalah ahli syurga. Kamu bukan ahli syurga. Maka matilah. Matilah Sayyidina Sa'labah di atas pangkuan Rasulullah. Dan Rasulullah ini cerita ketika mana pengumumian, dia kata, dia cerita pada sahabat, dia kata, masa proses pengumumian, aku nampak sejumlah ramai daripada kalangan para malaikat ini turun bagi penghormatan kepada Sayyidina Sa'labah. Seumpama dah tidak ada ruang untuk malaikat nak duduk lagi. Ramai sangat malaikat yang datang. Rasulullah nampak. Sahabat lain tak nampak. Rasulullah bagi tahu ramai sangat seumpama tidak ada ruang. Orang yang takut kepada dosa, orang yang mana daripada kalangan ahli syurga, masya-Allah. Ini mudah-mudahan tuan-tuan, kita rasa seumpama itu, walaupun tak sampai tahap itu, bila mana kita rasa nak buat dosa tu, kita fikir panjang lah, fikir panjang. Kalau orang tak tahu pun tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu. Cuba tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala tahu khianat mata kamu tu, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Benda tu, orang tahu khianat mata. Contoh, tuan-tuan nampak saya jalan straight saja, tapi mata saya melintau tengok benda-benda. Tuan-tuan tak tahu, tak nampak. Contoh, tuan-tuan nampak saya jalan straight je, tapi mata saya ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, tuan-tuan tak tahu, tak nampak. Khianat mata itu Allah Ta'ala kata, ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah Ta'ala maha mengetahui khianat mata. Kalau manusia tak tahu kita buat dosa, Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi fi sudur, dalam hati kita. Dalam hati ni, belah hati macam mana, belah dada pun orang tak tahu apa yang kita, lintasan hati kita. Allah Ta'ala yang mengetahui. Contoh kalau kita fikir nak buat dosa, kita anggap apakah yang akan berlaku pada kita bila mana ditayangkan benda tersebut, sebab apa? Allah Ta'ala mengetahui satu persatu. Antara tips lagi, itu yang inspirasi untuk kita mudah-mudahan dengan cerita tadi. Kalau orang nak buat dosa ni, pernah ditanya kepada salah seorang daripada tabi'in, Ibrahim Ibn Adham, dan merupakan salah seorang daripada waliullah. Orang pernah tanya kepada dia, cuba bagi tips kepada kami, mudah-mudahan kami ni tak buat dosa, tak buat maksiat. Buat maksiat tu menyebabkan dapat dosa. Macam mana nak pastikan kita ni tak buat maksiat? Maka Ibrahim Ibn Adham bagi beberapa tips. Antara tips dia kata macam mana? Kalau kamu nak buat maksiat, jangan makan rezeki Allah. Jangan, kalau kamu nak buat maksiat, jangan makan rezeki Allah. Satu. Kalau kamu nak buat maksiat, dia kata, jangan duduk di bumi Allah. So kita fikir, kalau tak duduk di bumi Allah, tak duduk apa? Kalau tak makan rezeki Allah, macam mana? Ini udara yang kita hirup, itu rezeki Allah, yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Apa saja yang kita dapat sekarang, rezeki kepada Allah. Kalau kita nak buat maksiat, jangan makan rezeki Allah. Tentu bila mana maksiat terpampang di hadapan kita, ataupun ada peluang untuk buat maksiat, ya Allah, pada masa tersebut kita rasa malu dengan Allah. Sebab apa?
kita ambil rezeki Allah tapi kita masih lawan Allah dengan cara kita buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mudah-mudahan kalau kita dengan Allah Taala ini kita usaha untuk bertaubat, kita usaha untuk bertaubat, dan kalau kita dengan manusia, dosa dengan manusia, kita berusaha untuk minta maaf dengan manusia. Kalau dengan hutang, itu kehidupan kita, hutang. Hutang ni hidup sekarang, hidup dengan hutang. Hutang kita, hutang rumah, hutang pribadi dan sebagainya. Itu realiti kehidupan kita. Macam mana suatu kita nak selesai? Sebab kita tak nak. Kadang-kadang kita ada duit tapi rasa macam nak guna benda lain, tak nak bayar hutang terus. Hutang ni bagus kalau kena dengan cara. Tapi bahana hutang ni tak bagus kalau tak kena cara. Sesiapa yang berhutang dia akan dapat doa daripada malaikat. Ini kita nak. Siapa yang berhutang dia akan dapat doa daripada malaikat. Macam mana? Malaikat akan berdoa kepada dia, ya Allah, murahkan rezeki si fulan bin si fulan untuk dia bayar hutang. Tengok. Malaikat doa kepada kita, orang yang berhutang ini, ya Allah, murahkan rezeki si fulan bin si fulan untuk dia bayar hutang. Maksudnya kalau sekiranya kita ini ada Allah Ta'ala murahkan rezeki, kita dapat lebih daripada yang biasa, gunakan benda tersebut untuk bayar hutang kita. Satu. Yang kedua, sesiapa yang berhutang dan dia niat untuk bayar hutang, Allah Ta'ala akan selesaikan hutang dia dengan banyak cara yang mungkin kita tak sangka-sangka. Sebaliknya, kalau sekiranya kita ada ruang, kita tak nak bayar, atau berhutang memang tak nak bayar, ini yang menyebabkan bimbang jadi muflis di akhirat nanti. Orang tersebut akan tutup. Dan dosa-dosa kita dengan orang yang lain. Zaman teknologi zaman sekarang, apa lagi? Kita ada dengan teknologi telefon, handset, Facebook, apa lagi Telegram, Instagram dan sebagainya lah. Dalam tu kadang-kadang kita tak sedar berlakunya dosa. Berlakunya dosa. Kita buat benda baik, kadang-kadang kita tak rasa, oh, punya dosa. Kita post benda-benda tu, kita tak perasan benda tersebut. Sajalah dengan geng-geng kawan kita, grup kita saja. Kita tak perasan benda dosa. Sebab tu kena jaga. Pengganti kepada mulut kita zaman sekarang tangan kita. Gunakan teknologi ke arah kebaikan. Gunakan apa yang Allah Taala letak kepada kita untuk kebaikan, untuk tambah pahala, bukan untuk tambah dosa kita. Untuk tambah pahala kita. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku dengan dosa yang kita buat, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah tak ampun. Dengan manusia kita maaf dengan manusia. Dan sebelum tidur pastikan, ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah buat dosa. Orang yang pernah buat salah dengan aku maafkan, ya Allah. Jangan kerekut, tuan-tuan, untuk maafkan orang lain. Jangan kerekut. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Siapa yang suka maafkan orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada orang yang kita buat salah. Orang tersebut akan senang untuk maafkan kita. Dan tak susah pun untuk maafkan orang. Tak susah. Sebelum daripada tidur, niat saja, ya Allah, aku maafkan semua orang yang buat salah, dan aku halalkan semua hutang dia dengan aku. Maksudnya kalau dia mati, dia tak sempat bayar, dan memang dia tak boleh bayar, aku halalkan. Kalau dia ada rezeki memang nak bayar, memang aku naklah duit tu. Tapi aku halalkan kalau dia tak boleh bayar. Kalau dia mati, aku halalkan, ya Allah. Kita pun susah juga. Tapi bila mana kita jumpa dengan orang, ya Allah, tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan orang yang boleh menghalalkan hutang. Kalau ribuan tu biasa saja, tuan-tuan. Ada seorang makcik tu, lepas daripada saya habis saja kuliah, lepas habis bayar isyak, semua dia tunggu. Dia tunggu luar surau, nak tanya pendapat. Orang berhutang dengan dia, tuan-tuan, bukan sikit, tuan-tuan, ratusan ribu. Allah, banyak. Macam tu orang. Saya tanya, ada nama kita panggil Kak Wan. Kita tanya Kak Wan tu, dia bang, apa sebenarnya hutang banyak sangat. Dia kata, nak emas, jual beli emas apa semua dengan barang emas dan sebagainya. Tak adalah dengan besar sangat. Tapi orang hutang dengan dia tu sampai ratusan ribu. Jadi macam mana Ustaz? Kamu boleh tak kalau sekiranya halalkan? Orang tu dah mati dah, ramai yang mati. Kalau halalkan boleh tak? Tu memang saya dah halalkan dari dulu lagi. Masya Allah, kejut saya. Ratusan ribu, tuan-tuan, boleh halalkan main-main. Cuba tengok kalau kita duduk pada tempat dia macam rasa nak tuntut dengan dia punya waris dia. Banyak tu, tuan-tuan. Itu saya jumpa yang ratusan ribu. Saya jumpa yang lebih banyak lagi. Seorang yang mana ahli perniagaan, empire dia, perniagaan dia, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala mudahkan rezeki dia.
Dengan sedekah dia bagi makin banyak, Allah Ta'ala bagi pada dia. Yang berhutang dengan dia bukan orang Islam saja, orang yang bukan Islam pun berhutang. Dia cerita orang Cina pun berhutang dengan dia. Ni dia cerita pada kawan saya cerita pada saya balik. Tuan-tuan, orang berhutang dia sampai bukan ratusan ribu, jutaan ringgit. Dan dia boleh kata, saya halalkan semua tu. Dan saya tahu memang dia tak boleh bayar pun. Dia tahu orang tu memang kencing dia pun. Tak boleh, saya halal. Masya Allah. Jutaan tuan-tuan. Tapi Masya Allah, Allah Ta'ala ganti kepada dia macam mana. Suatu tuan-tuan, jangan kedekut untuk halalkan, jangan kedekut untuk maafkan. Ada orang yang mana cerita dia tak boleh maafkan bekas suami dia. Bercerai dah lama dah, tapi dia tak boleh maafkan apa yang suami dia buat pada dia. Cerita masing-masing ada kan? Cerita masing-masing ada. Tuan-tuan dengan cerita macam ni, saya dengan cerita macam ni, orang ni cerita yang menyebabkan kita rasa kita tak boleh maafkan. Ini cerita ni, seorang kakak ni, dia tak boleh maafkan bekas suami dia. Tak tahulah macam mana. Satu hari dia jumpa dengan seorang pakar motivasi lah, untuk bagi dia rasa serabut sana. Dah lama dah benda yang berlaku, tapi masih lagi berdendam. Tak maafkan lagi suami dia. So ditanya-tanya, dikorek-korek oleh orang yang motivasi kan. Dia tanya-tanya, dia tanya, okeylah, bekas suami akak ni sekarang macam mana? Dah kahwin, dah dapat anak lagi. Ditanya balik, bahagia tak dia? Nampak macam bahagia. Yalah, dah ada anak, macam nampak bahagia. Maka orang tu tanya pada pakar motivasi tu, tanya kepada kakak tu yang tak boleh maafkan suami dia, bekas suami dia. Dia kata, selama ini akak tak boleh maafkan dia, adakah menyebabkan dia tak bahagia? Senyap, tak boleh kata. Akak tak maafkan dia selama ni, adakah menyebabkan dia tak bahagia? Tengok dia bahagia dengan ada suami isteri, dengan ada anak. Apa salahnya kalau isteri dia maafkan dia? Maka si perempuan tu maafkan dia, akak tu maafkan dia. Dia kata, tak boleh saya maafkan. Dia kata lepas daripada dia niat untuk maafkan, dia kata dia maafkan kesalahan yang pernah suami dia buat pada dia sebelum ini. Dia rasa, ya Allah, seumpama dia lepaskan satu bebanan yang mana dia pikul sendiri, tiba-tiba rasa ringan tubuh dia. InsyaAllah. Suatu tuan-tuan, kita tak salah dan senangnya kalau sekiranya kita maafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati orang lain dan hidayah kepada orang yang pernah kita buat salah, dia orang maafkan kita. Dan mungkin kita tak sedar benda tersebut. Sebagaimana jangan kedekut untuk bersedekah. Senang cerita kita kata macam mana, orang nak naik kereta, kita laju, tiba-tiba kita nampak kereta nak naik. Apa salahnya kita izinkan dia? Masa tu kita niat sedekah, mungkin di depan nanti kita nak naik, orang sedekah pada kita. Senang kehidupan. Dia orang kata hukum karma, kita tak ada. Kita kembali kepada ketentuan Allah Ta'ala. Buat baik, dibalas baik. Sebab tu sebagai rumusan, yang pertama, kehidupan kita tak lagi daripada dosa dengan pahala. Yang pahala kita maksimumkan dia sekadar termampu. Dosa, pahala perbanyakkan, dosa minimumkan. Kalau boleh hapuskan, hapuskan. Nak semua tu agak mustahil, sebab kita ni hamba yang bukan maksud. Nombor dua, bila mana kita nak buat satu dosa maksiat, kita ingat bahawa benda tersebut akan dipaparkan di hadapan Allah Ta'ala. Alangkah malunya kita bila mana yang sebelumnya orang anggap kita baik, orang pandang kita ni adalah orang yang dihormati, tapi rupanya dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan manusia terlalu banyak, dan dipaparkan di hadapan semua makhluk Allah Ta'ala nanti di akhirat. Dan yang ketiga, apa yang kita buat tuan-tuan, bila mana kita paksikan kehidupan kita ada link kita dengan akhirat, langkah kita tak jauh. Nak buat sikit rasa takut, nak buat sikit rasa geruk, nak buat sikit rasa malu. Sebab apa? Itu kehidupan aku di akhirat. Dosa pahala. Inilah, mudah-mudahan kita tak tersasar daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tak tersasar daripada acuan agama kita. Dan inilah yang kita mohon Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, penerusan agenda kehidupan kita sebagai Allah Ta'ala ini berjalan dengan lancar. Minta maaf banyak-banyak mungkin dengan contoh bahasa yang terkasar atau kurang tak selesa. Mudah-mudahan ada manfaat di sebalik perkongsian tersebut. Aku berbicara dan astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.